Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita nak meneruskan siri para Nabi dan para Rasul. Episod kita pada kali ini kita nak membincangkan Nabi Harun alaihi salam, yang mana Nabi Harun ni merupakan seorang Nabi dan seorang Rasul dalam kalangan Bani Israel. Nabi Harun merupakan saudara kandung kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang meriwayatkan Nabi Harun merupakan adik-beradik dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di sana ada juga ulama yang memberi pandangan yang Nabi Harun merupakan sepupu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ala kulli hal, kedua-dua dalam kalangan mereka merupakan dalam kalangan Bani Israel, yang mana keduanya adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ingat balik sirah bagaimana jalur keturunan Nabi Ibrahim terpecah kepada dua, yang satu Nabi Ismail alaihi salam dan satu lagi Nabi Ishak. Maka daripada jalur Nabi Ishak inilah akan lahirnya ramai di antara Nabi dan Rasul, antaranya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Banyak Allah menyebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam, maka di sana juga bila mana Allah menyebut kisah Nabi Musa, Allah menyebut sekali nama Nabi Harun alaihi salam, yang mana Nabi Harun ini adalah pembantu dakwah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan kerana Nabi Harun ini ada kelebihan sedikit nak dibandingkan dengan Nabi Musa, iaitu kelebihan Nabi Harun adalah petah bila mana bercakap. Ingat, kesemua para Nabi dan para Rasul mereka petah berkata-kata. Hatta Nabi Musa pun walaupun mulutnya cedera disebabkan bara api, menyebabkan sedikit susah untuk dia bercakap dengan petah, tapi ketika mana Nabi Musa berpidato, berkhutbah, kesemua yang dengar khutbah Nabi Musa akan menangis. Saking hebatnya bila mana para Nabi dan para Rasul mereka berhujah, bila mana mereka berkata-kata. Tapi Nabi Harun ada kelebihan sedikit nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Sama juga dengan Nabi Yusuf. Semua para Nabi muka mereka cantik, muka mereka lawa tampan, tapi Nabi Yusuf lebih sikit daripada Nabi-Nabi yang lain. Itu mukjizat para Nabi masing-masing. Maka bila mana kita bincang berkaitan dengan Nabi Harun, Nabi Harun ini adalah satu orang Nabi dan Rasul, sifatnya kontra dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kita tahu akan ketegasannya, garangnya Nabi Musa, tapi Nabi Harun berlawanan sifat dengan Nabi Musa. Apa dia? Tenang, lemah lembut bila mana bercakap. Sama juga dengan dua orang sahabat Nabi yang masyhur dalam kalangan kita. Satu, Saidina Abu Bakar, lemah lembut berkata-kata, steady kan. Tapi Saidina Umar bin Khattab seorang yang tegas. Sama juga dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Sebab itulah dalam dakwah, bila mana ada orang berdakwah dengan kasar, berdakwah dengan tegas, jangan kata dia tidak ada adab. Bukan. Sebab ada masa bila mana kita nak berdakwah kena tegas, ada masa bila nak berdakwah kena lemah lembut. Kalau lemah lembut straight tak jadi dakwah juga, tapi kalau keras straight pun tak jadi dakwah juga. Pelbagaikan bila mana nak mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegur pun pelbagaikan cara dakwah. Maka bila mana kontra dua sifat ini, bila mana bergabung, maka itulah satu gabungan yang palinglah bagus. Bila mana Allah menetapkan satu orang Nabi dan satu orang Rasul, dan satu orang Rasul dan satu orang Nabi bertemu di satu zaman, yang mana Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Harun juga kita tengok macam mana kehidupan Nabi Harun. Nabi Harun hidup membesar dengan Bani Israel daripada kecil sampailah dewasa, sampailah besar. Sebab apa? Ketika mana hari kelahiran Nabi Harun, tahun kelahiran Nabi Harun adalah tahun yang mana bayi lelaki tidak perlu dibunuh. Adapun Nabi Musa, pada tahun sepatutnya semua bayi lelaki dibunuh. Sebab itulah Nabi Musa membesar bukan dengan Bani Israel, tapi Nabi Musa membesar dalam kalangan istana, dalam kawasan istana, dalam penuh kekayaan dan sebagainya. Dua perkara yang berlainan. Sebab itulah Nabi Harun sangat dekat, lagi dekat dengan Bani Israel nak dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu bila mana Nabi Musa, kita tengok flashback balik, Nabi Musa kembali ke bumi Mesir bertemu dengan Nabi Harun, maka mereka berdua bertemu dengan Firaun, menjadi satu pertandingan untuk menunjukkan kehebatan
kekuatan, mukjizat. Maka di sana bila mana Firaun merancang untuk membunuh Nabi Harun dengan Nabi Musa, ketika itulah Nabi Harun dengan Nabi Musa merancang strategi untuk keluar daripada bumi Mesir. Tapi mereka ni bila mana dah rancang-rancang, bila mana hari yang mereka nak keluar, pada malam itu bukan boleh keluar senang-senang, tidak. Kerana apa? Dikatakan para ulama, bila mana Nabi Harun dengan Nabi Musa bawa semua Bani Israel nak keluar, tak jumpa pintu keluar, tak jumpa arah mana nak keluar. Pergi sana tak keluar, pergi sana tak keluar daripada Mesir. Dan ketika itulah ada seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel kata kepada Nabiullah Harun dengan Musa, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kita tak akan boleh keluar daripada bumi Mesir selagi mana kita tak bawa jenazah Nabi Yusuf alaihi salam." Sebab Nabi Yusuf lah yang mengajak Bani Israel ke sini. Nak keluar daripada sini pun kita kena bawa Nabi Yusuf alaihi salam. Maka di sana mereka kata, di sana ada seorang makcik, yang mana makcik ini tahu di mana makam Nabi Yusuf. Sebab apa? Zaman sangat jauh daripada zaman Nabi Yusuf dengan zaman Nabi Musa dengan Harun. Kesemuanya tak tahu dekat mana dimakamkan, dikebumikan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bila mana bertemu dengan makcik itu, tanya kepada makcik, "Wahai makcik, tahu tak kamu di manakah makam Nabi Yusuf?" Makcik jawab, "Tahu, tapi aku tidak akan bagi tahu kalian selagi mana kalian tak memenuhi syarat aku." Maka Nabi Harun dengan Nabi Musa tanya, "Apa dia wahai makcik?" Dan makcik itu kata, "Seandainya kamu nak tahu di mana makam Nabi Yusuf, berdoalah kepada Allah supaya Allah tempatkan aku dalam syurga berdekatan dengan para nabi dan para rasul, ataupun satu level dengan para nabi dan para rasul dalam syurga, iaitu syurga Firdaus." Dan ketika itulah Nabi Harun dengan Nabi Musa tanya, "Tidak ada doa yang lain wahai makcik? Tidak ada doa yang lain ke?" Maka makcik kata, "Tidak ada." Maka berdoalah dua orang Nabi itu kepada Allah, dan Allah kabulkan doa keduanya, dan Allah kabulkan doa makcik tadi. Maka ditunjukkan di mana makam Nabi Yusuf, digali-gali-gali, maka jumpa jenazah Nabi Yusuf, dibawa keluar bersama-sama dengan Nabi Yusuf daripada bumi Mesir ketika itu. Lalu bila mana mereka berjaya melepasi Laut Mati terbelah kepada dua. Siri Nabi Musa, kita tengok balik kisah Nabi Musa, terbelah kepada dua belah belahan kesemuanya. Mereka berjaya melepasi Laut Mati. Ketika itulah bila mana mereka dah berjaya lepasi Laut Mati, Nabi Musa nak pergi bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Dan ketika itulah Nabi Musa amanahkan kepada Nabi Harun, "Wahai Harun, aku nak pergi munajat kepada Allah 40 hari, maka aku amanahkan Bani Israel kepada kamu. Tegurlah mereka bila mana mereka melakukan kesalahan. Ajaklah mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka bila mana Nabi Musa pergi, tak lama Nabi Musa pergi, Bani Israel telah pun melakukan kekacauan, yang mana ada seorang lelaki namanya Samiri mengumpulkan semua emas-emas dekat situ, yang mana mereka bawa emas, kumpulkan di satu tempat. Dan kelebihan Samiri, dia boleh bentukkan emas menjadi sesuatu. Disebabkan itulah Samiri bila mana kumpul banyak emas, dibentukkan menjadi lembu, anak lembu yang kecil daripada emas, dan lembu itulah menjadi sembahan mereka. Nabi Harun, apa Nabi Harun buat? Nabi Harun berdakwah, mengajak mereka janganlah buat macam tu dan macam ni dan sebagainya, dan mereka tak mau dengar apa ajakan Nabi Harun alaihi salam. Menyebabkan bila mana hari Nabi Musa selesai munajat kepada Allah, nak kembali ke tempat kampung ataupun perkemahan mereka, terkejutnya Nabi Musa. Marahnya Nabi Musa tengok suasana macam tu. "Bagaimana mungkin aku tinggal sekejap sahaja? Kamu wahai Bani Israel telah pun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Nabi Musa mencari Nabi Harun, pergi bertemu dengan Nabi Harun. Dikatakan dalam Quran, Nabi Musa memegang rambut Nabi Harun dan memegang janggut Nabi Harun dengan sangat kuat, mengatakan, "Wahai Harun, kenapa menjadi macam ni?" Dan Nabi Harun kata, "Wahai saudaraku Musa, sesungguhnya Bani Israel tidak mempedulikan aku. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh aku wahai Musa." Dan menyebabkan Nabi Musa melepaskan, sebab dia marah sangat, dan ketika itulah dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di antara mereka pecah, yang beriman kepada Allah ada, yang mensyirikkan Allah pun tetap ada. Sebab itulah sifat Bani Israel, mereka selalu bila mana ada peluang, mereka nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan para ulama, Nabi Harun, kan mereka dalam perjalanan keluar daripada bumi Mesir. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah Palestin. Tapi dalam perjalanan ke bumi Palestin, singgah satu tempat ke satu tempat,
Allah takdirkan Nabi Harun meninggal. Wafatnya Nabi Harun di usia 120 tahun. Ada riwayat mengatakan 122 tahun. Banyak riwayat para ulama. Maka itu di antara kisah Nabi Harun alaihi salam, seorang pembantu, tetapi seorang pembantu yang sangat membantu dalam kerja dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Dan Nabi Harun banyak jasa kepada manusia, yang mana dia tak pernah jemu walaupun diancam bunuh. Dia tak pernah jemu dan tak pernah lari daripada berdakwah dan mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah letih, jangan pernah jemu, jangan pernah rasa bosan bila mana nak berdakwah, nak berkongsi kebaikan, nak bercerita kisah para nabi. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang awam pun nak jadi seorang ulama itu pun susah. Nak jadi ulama susah, nak jadi wali lagilah susah. Ini kan pula nak jadi seorang Nabi dan Rasul. Ada satu manusia, satu makhluk yang sangat benci kepada Nabi Zulkifli alaihi salam, yang tak puas hati dengan Nabi Zulkifli alaihi salam. Ada satu lubang, yang mana lubang itu boleh menembus ke dalam bilik Nabi Zulkifli alaihi salam. Bagaimana kamu masuk dalam rumah aku? Kata Nabi Zulkifli, adakah kamu ini musuh Allah?